Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, nescaya Dia menolong dan mengukuhkan kalian. Boleh jelas tak cara ringkas? Oh, ini panjang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tuan-tuan, macam mana nak cerita? Bila kita tolong Allah, bukan maksud kita tolong Allah. Ramai orang kadang-kadang dia tolong aktiviti agama. Tolong Allah maksud kita buat benda tu lillahi ta'ala, memang kerana Allah, untuk menegakkan agama Allah. Kalaulah tidak kerana benda tu nak menegakkan kalimah Allah, kalaulah tidak kerana kita ingin mendapatkan pahala pada Allah, kita tak buat benda tu. Dan kita buat benda tu dalam keadaan kita kadang-kadang susah, tapi kita buat juga lillahi ta'ala, kerana nak menyebarkan agama Allah. Artinya kita tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang yang berjuang perjalanan Allah, macam-macam benda orang sekat, macam-macam orang buat macam-macam, tapi ada saja jalan Allah buka untuk mereka. Berapa ramai para ulama masuk ke dalam penjara sehingga hari ini buku mereka menjadi rujukan. Orang tak boleh menghalang pemikiran mereka. Allah tolong perasaan mereka. Tuan-tuan, kalau Allah tak tolong orang, tuan-tuan tengok manusia, tuan-tuan duduk ni ramai-ramai ni kan, katakanlah satu orang telah dikutuk, member dia pula psycho dia, ni hantar tak, satu kotar lah ni semua untuk kutuan. Member kita buah api, padahal yang kutuk tu 3 orang lah, dia bubuh satu kotar. Orang Melayu tu suka macam tu kan. Kayak kita pergi duduk orang kampung kan, dia pergi kampung dan member duduk sembang teruk kawan kita, ni hantar tak, satu kampung duk kata kat hang lah ni. Satu kampung senang, tak kamu orang tu, satu kampung tu kata. Kawan kita dengar, oh pening. Nak keluar pergi bersosial tengok orang, mungkin duk kutuk aku ni. Tapi orang yang bawa dakwah, macam-macam orang kata kat mereka, mereka berjalan terus. Bukan kerana telah hilang nilai insan, tak. Nabi sendiri apabila dengar orang duk kata kat dia, dia sendiri rasa beban. Tuan-tuan, beban ni kalau kita accident kereta, sakit luka, pergi hospital. Tapi kalau kita dengar kata orang semua duk pakat nak rancang, nak pejatuh kau, duk kutuk kau, memang duk mengumpat kau, memang demam. Lebih demam daripada kawan yang apa awak bodoh apa tu, yang dulu ada video dengan Pakcik Gan. Macam tu lah, maksud semua kutuk kan. Saya rasa dia pun tak boleh nak keluar, demam kan. Saya tak bodoh. Insan, Nabi pun macam tu. Suatu Quran kata, ya ayyuhal musammin qumil laila illa qalil nusfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Quran tartila. Wahai orang yang berselimut, Nabi selimut ketakutan, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam malaikat sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam ataupun kurang daripada itu. Tuan suruh qiyamul lail. Bila Nabi qiyamul lail, Nabi dapat kekuatan, dia meneruskan perjuangan. Sebab tu antara benda nak bagi kita kuat dalam hidup, sembahyang malam. Subhanallah, Tuhan jadikan malam ni nikmat. Bila kita bangun, Allahu Akbar, dunia semua hilang, hanya kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kita cerita benda yang dia dah tahu. Ya Allah, hamba susah, ya Allah. Ya Allah, hamba, Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin mendengar hambanya bermunajat. Tuhan ingin mendengar hamba dia bermanja dengan dia. Tuhan ingin mendengar hambanya merayu dan merintih.
Allah bangunkan orang-orang yang duduk di jalan dia. Kalau orang tu pejuang Islam tapi tak bangun malam ni, kau suka kilang. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolongkan. Dan Allah melumpuhkan langkah-langkah. Ini sama dengan Sudah. Fauzan Asyariah dan Maturidiyah. Tidak layak. Syekh Fauzan isu ajaran Asy'ariyah yang didakwa sesat. Tuan-tuan, persoalan dakwah sesat ni. Asy'ariyah ialah mazhab yang aliran yang mentakwilkan beberapa ayat sifat. Saya kalau tanya saya rasa saya kata benda ni khilaf ya. Yang teruk di Malaysia ni ada geng-geng grade B, grade C nya bukti tu. Hak geng tu pikapikan geng-geng yang salafi ni, pi kata Wahabi lah apa ni. Ya mari hak belah sini sebahagian pun pi kata hak belah ni balik. Macam ayat-ayat sifat ni benda khilaf. Ada imam-imam yang tak takwil. Ramai di kalangan imam-imam salaf tak takwil. Ada imam-imam yang takwil, macam Nawawi dia takwil sebagian ayat, Ibn Hajar takwil sebagian ayat, Al-Baihaqi mentakwilkan, Ibnu Jauzi mentakwilkan. Mereka juga imam-imam hadis. Jadi dia tuan-tuan tak payah impor lah benda-benda macam ni. Tapi kau nak cerita panjang ni. Ada jawapan saya boleh tengok dalam YouTube, panjang terjurai mana. Kebiasaannya orang memandang perkara sunnah secara remeh. Contohnya zikir selepas solat secara beramai-ramai. Benda ni sudah jadi kebiasaan Malaysia. Bila di Malaysia macam mana bersosial dengan masyarakat? Kita ada zikir ni lagi. Orang Malaysia ni dia kata tak boleh. Kita kena bertolak ansur. Kalau bertolak ansur, artinya awak nak zikir ramai-ramai, awak zikir. Orang tak mau zikir ramai-ramai, orang tak mau. Siapa yang tak zikir ramai-ramai, lepas mayang Wahabi. Wih, kacau tu. Tu Nabi tak zikir. Ada riwayat Ibnu Abbas sebut raf'us saut ba'da insirafin nas an as-salatil maktubati kana fi ahdi Rasulillah. Angkat suara lepas mayang dengan zikir, dengan takbir berlaku pada zaman Nabi. Tapi Imam Syafi'i kata itu untuk Nabi mengajar saja. Lepas Nabi ajar orang dah boleh tahu apa zikir lepas mayang, tak diteruskan lagi. Minta komen sunnah simpan janggut, doktor tak simpan. Tak nak. Ada, tuan-tuan main dengar, tengok dekat sikit. Walaupun tak handsome dia ada. Ada para ulama yang kata tak langsung, tak boleh potong. Ada yang kata satu qada. Ada yang kata yang penting ada. Tapi kalau tanya saya, orang lelaki kena ada janggut. Supaya kita dapat bezakan wajah kita dan wajah isteri kita. Anak kita raba malam-malam kan. Buka ayah kamu gemar Solat jemaah di rumah dan solat jemaah di masjid untuk lelaki, mana lebih afdal? Of course solat jemaah di masjid, tak ada khilaf. Tapi boleh tak satu orang yang solat jemaah di masjid, dia balik rumah, isteri dia, anak-anak perempuan dia ada, dia solat lagi sekali untuk jadi imam kepada mereka? Boleh ya, boleh. Macam mana kalau kita solat dalam kapal terbang, cara ambil wuduk, keadaan air yang sedikit, air tak jangan nak guna yang kapal terbang banyak, lencur kapal terbang tu, kita tayammum. Tayammum sa'idan tayyiban. Habis debu tak ada, tepuk je dinding-dinding yang ada. Sebagai tepuk dinding. Bukan nak kena nampak. Walaupun
Bukan nak kena ambil debu tengih muka test tak mana debu tak lekat dah. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayammum. Kerana dalam mazhab Abu Hanifah dia kata kalau tepuk di pokok pun boleh. So kita mudahkan agama Tuhan ni, dia nak supaya kita taat kepada dia. Tayammum dengan kadarnya, tepuk muka dan kemudian dengan tangan. Cushion ke terbang boleh kan. Kerana semua tu ada debu belaka. Dan kemudian Allah ni dia sebenarnya simbolik kepada ibadat. Kalau betul-betul debu tak padan nak banding dengan air. Orang yang berhadap besar, macam mana nak, kalau air tak ada? Dia tayammum je. Sapu muka dan tangan. Bukan kata pergi buang baju, pergi bergolek daripada masyarakat. Nampak padan dengan mandi wajib kan? Tak. Walaupun ada Sayyidina Umar pada peringkat awal mendapat ikan, dan Ammar bin Yasir bagi tahu sebenarnya bukan begitu, dan mereka berkhilaf masalah. Tapi yang pentingnya ialah Allah nak suruh kita beribadat. Kalau ambil nak kumuk sampai fatayammamu sa'idan tayyiban. Bertayammumlah daripada permukaan dengan debu yang bersih, yang baik. Debu lah. Tambah duduk di kota ni, debu lagi banyak. Debu belaka yang ada debu. Tak payahlah tanya debu tu jenis apa kena ambil, tak payah tanya. Ibnu Taimiyah kata orang yang duk tanya macam tu macam Bani Israel. Orang suruh, Allah Ta'ala suruh sebelah lembu, dia tanya lembu warna apa ni. Tuhan kata debu cukup lah. Tak tanya bagi banyak orang. Wasakata an asya. Dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi kata Tuhan ni dia diamkan dalam sebahagian benda. Untuk apa? Rahmatan lakum la nisyan. Rahmat kepada kamu bukan kerana Tuhan lupa. Jadi sebahagian benda Tuhan tak sebut, dia kesian kat kita. Segitu apa? Dah 10 setengah. Okay, last saya jawab soalan. Banyak soalan pada Syiah ni. Next time kan. Apakah bunian itu wujud? Ini soalan luar biasa. Adakah ayat yang boleh menjadi pendinding sekiranya dalam rumah saya seperti gangguan halus? Di dalam rumah seperti bunyi gali, seperti orang hempas pintu dan bergendang. Adakah itu perasaan atau betul-betul? Pertama, bunian-bunian ni orang Melayu orang panggil bunian. Yang pertama, kalau dengar orang gali, cek dulu, mungkin ada bangla mana gali semua. Jangan semua benda kita nak kata hantu. Dan kadang-kadang kita punya otak ganggu, kena cek. Tapi kalaulah benda itu benar-benar berlaku, kita tak nafilah ada gangguan jin. Cuma oleh kerana jin ni dia macam-macam kabilah. Ada jenis duduk kat padang pasir, ada duduk. Jadi orang Melayu ni dia panggil sebahagian tu, dia panggil bunian, macam-macam bahasa. Tapi dia sebenarnya jenis-jenis kabilah jin lah. Macam Melayu, Arab, Cina. Dia ada culture yang berbeza. So culture-culture yang berbeza ni menyebabkan orang Melayu panggil macam-macam kadang-kadang. Kalau benar ada beberapa benda. Pertama, kalau dia ganggu kita tu kerana cara kebetulan. Ni tempat tu tempat dia, kita pergi duduk, dia marah kita. So cara ulat urusnya lain sikit lah. Kita akan beralah, ataupun kita dah buat salah, kita baling. Sebab tu Nabi tak benarkan baling, buang air dalam lubang dan seumpamanya. Ataupun satu lagi ialah bukan dia nak kacau kita, tapi orang hantar dia sihir, so kacau kita. Yang tu nak kena melalui perubatan sihir. Panjanglah nak syarah benda tu.
Terima kasih Ruzi. Oh, ada lain. Lain. Salam. Ketentuan Allah. Harga barang naik, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ni macam ni. Okey. Ada benda, tak semua perkara yang berlaku dalam dunia ini dengan izin Allah dan dengan peraturan yang Allah letakkan. Manusia macam mana hebat pun dia mesti mati. Ini peraturan, ketentuan Allah. Macam mana hebat, kita ada manusia, anak kita hebat, dia 70 hari boleh tak makan, tak boleh. Dia manusia, ini peraturan yang Allah letakkan. Dia mesti lahir daripada kecil, kemudian dia membesar, dia tak boleh lahir-lahir main 20 tahun duk kuih turun, tak. Ini peraturan Allah, undang-undang alam yang Tuhan telah buat. Semua ada berapa lagi peraturan, tapi ada benda dalam alam ni, semua benda berlaku alam ni dengan izin Allah. Orang yang berzina dengan izin Allah. Orang yang minum arak dengan izin Allah. Orang yang salat dan puasa salat dengan izin Allah. Izin maksudnya Allah membolehkan benda itu terjadi. Kalau Allah tak izin, tidak ada satu perkara pun akan jadi. Pasal Allah is the master of universe. Allah yang menguasai alam ni. Cumanya bukan semua perkara yang Allah izin dia redha. Ada banyak benda dia izin, dia tak redha. Saya dah buat contoh banyak. Saya kata macam kita ada anak, dia nak pergi satu tempat berkelah. Dia nak pergi ikut kawan dia. Kita tak bagi. Ayah orang lain semua bagi, ayah seorang yang tak bagi. Dia asak-asak kita. Kita kata macam ni, kau pergi main nak sign. Kita pun sign. Borang dia nak tu. Dia pun pergi. Isteri kita tanya, habis tu abang bagi lah. Tak apa, biar bebek. Kita benarkan, tapi kita tak redha. Tuhan bukan untuk dibandingkan, tapi saya nak pergi faham. Ada benda yang mungkin orang benarkan, tapi tak redha. Allah redakan kebaikan, Allah tak redha kezaliman. Tapi oleh kerana alam ini berjalan dengan sistem Allah. Siapa yang nak minum, bila nak angkat tangan, Allah bagi angkat tangan. Siapa yang minum arak, dia minum arak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman sila beriman, siapa yang nak kufur sila kufur. Tapi semua itu tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Tapi bukan semua yang Allah izin tu dia redha. Ada dua orang, seorang nak pergi berzina, dia tak akan boleh berzina melainkan dengan izin Allah. Seorang nak pergi kahwin, dia tak akan boleh pergi kahwin melainkan dengan izin Allah. Tapi Allah redha pada yang kahwin, dia tak redha pada yang zina. Walaupun untuk berlaku itu dia izinkan kedua-duanya, kerana dia telah memenuhi sistem alam. Kerana alam ini berjalan dengan sistem yang macam tu. Tapi adakala Allah stop sistem tu kerana dia nak menolong orang yang beriman? Boleh tak? Boleh. Dia stopkan matahari umpamanya untuk membuktikan mukjizat sebagian daripada para rasulnya. Dia jadikan yang sedikit mencukupi untuk berpuluh orang. Yang tu dah keluar pada kebiasaan alam, kuasa dia. Tapi kalau orang kafir minum air pun hilang dahaga, orang Islam minum air pun hilang dahaga. Itu sistem alam yang dia buat. Kalau api terbakar, orang Islam tuang terpadam api dengan air, orang kafir tuang pun terpadam. Itu sistem dia, yang dia izinkan untuk alam ni. Itu benda yang dia izinkan berlaku di alam ni. Maka ada benda, semua benda dengan takdir dia, ketentuan dia. Tapi bukan semua yang dia tentukan itu dia redha. Panjang, kita satu kuliah dia nak bahas bab ni. Falsafah di sebalik izin dan redha. Pergi ke internet, ada artikel saya, tajuk dia izin bukan bererti redha. Izin bukan bererti redha.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Musi dan penduduk Al-Khur ini di atas jamuan bagaikan berada di Kota Baru, insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, kita jumpa lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah datang dan berfungsi dengan kita, dan jazakallah kepada semua yang berusaha menjayakan majlis pada hari ini, berbagai makanan dan lepas dan sebagainya. Semoga majlis ini bertambah ilmu, kefahaman dalam agama dan kekuatan untuk beramal dan berusaha, insyaAllah. Sampai kita